Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Aisyah. Ini adalah berita komunikasi Barisan Nasional. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berharap syarikat e-hailing dapat mendengar keluhan yang dihadapi oleh pemandu mereka yang terbeban dengan komisen sebanyak 20%. Beliau berkata kadar komisen tersebut terlalu tinggi berbanding jumlah pendapatan pemandu e-hailing yang jatuh merudum akibat kesan daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga turut memaklumkan beliau ada menerima rakaman video yang memaparkan luahan hati pemandu e-hailing. Mereka mengeluh, merayu dan berharap komisen 20% itu dapat diturunkan. Jika tidak kepada 10%, 15% sudah memadai. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan menegur ahli dan pemimpin parti yang menurutnya membawa budaya tidak sihat dalam parti, susulan tindakan segelintir mereka yang mendesak secara terbuka supaya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berundur daripada Presiden. Muhammad berkata tindakan mendesak Ahmad Zahid mengundurkan diri secara terbuka dan lantang tidak mencerminkan nilai dan budaya UMNO, malah bertentangan dari segi adab dan susila ahli parti sebagai orang Islam dan bangsa Melayu. Tambahnya, sedikit bibit perpecahan yang timbul dalam kalangan ahli parti akan memberi peluang kepada lawan untuk meretakkan UMNO serta tidak sewajarnya mengadu domba persahabatan dan setia kawan dalam UMNO sehingga berseteru. Tiada siapa yang akan untung atas perpecahan UMNO dan tiada siapa juga yang akan menang. Sama lebur, sama binasa, jelas beliau tentang kekhawatirannya terhadap UMNO. Pengisytiharan proklamasi darurat bagi mengekang pandemik COVID-19 tidak seharusnya dipolitikkan dan konteks kepentingannya perlu difahami, kata Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Katanya proklamasi itu bagi memudah cara dan memperkasa segala tindakan kerajaan dalam mengawal penularan virus dengan membuat ordinan baru tanpa perlu melalui proses penggubalan undang-undang di Parlimen yang mengambil masa. Ismail Sabri berkata penyediaan draft ordinan oleh AGC berjalan lancar dan dijangka diumumkan dalam masa terdekat dan sebaik diumumkan penguatkuasaan ordinan berkenaan adalah muktamad dan serta-merta. Sementara itu, kerajaan awam akan terus berfungsi seperti biasa di peringkat persekutuan dan negeri sepanjang tempoh pelaksanaan darurat. Malah jentera pentadbiran kerajaan persekutuan serta negeri tidak akan terganggu dengan pengisytiharan proklamasi darurat. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli membuka permohonan kepada agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO dan Institut Pengajian Awam bagi mengemukakan permohonan pembiayaan di bawah Tabung Amanah Konservansi Sumber Asli Nasional NCTF tahun ini. Menterinya Datuk Samsul Anwar Nasarah berkata, Tabung Amanah NCTF yang ditubuhkan pada 2015 bertujuan membiayai aktiviti penyelidikan dan pembangunan, pengurusan dan pelindungan sumber, kesedaran serta usaha konservasi. Beliau berkata permohonan pembiayaan itu dibuka bagi memastikan tabung amanah NCTF lebih menjurus kepada bidang fokus dan keutamaan berkaitan hutan dan biodiversiti. Menurutnya, pemohon boleh memohon pembiayaan dana sehingga jumlah maksimum iaitu RM1 juta dengan tempoh projek antara 6 bulan hingga 2 tahun. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT kini dalam proses untuk mengedarkan 3,997 buah komputer riba dan komputer meja kepada para pelajar yang memerlukan. Menterinya Datuk Seri Noraini Ahmad berkata KPT melalui Yayasan Sukarelawan Siswa YSS telah melancarkan satu inisiatif crowdfunding melalui Tabung Prihatin Siswa sebagai platform mempelawa pihak luar bersama-sama dengan KPT menyalurkan sumbangan membantu meringankan kesulitan pelajar yang berkeperluan dalam meneruskan PDP tanpa kekangan. Selain itu, KPT juga telah mengadakan perbincangan dengan Bank Simpanan Nasional untuk satu lagi inisiatif pinjaman kewangan di bawah skim BSN MyRinggit iComSIS bagi pembelian komputer riba oleh pelajar IPT. Sekian dahulu dari saya, terus ikuti kami di semua platform media sosial komunikasi Barisan Nasional. Semua kita bertemu lagi. Selamat malam. Terima kasih.